Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hisham bin Haris, nomor matriks D2019-1087188. So pada kali ini saya akan mewakili kawan-kawan saya iaitu Muhammad Amir Sharif, Fabian John dan Muhammad Syaril untuk membentangkan hasil kajian kerja kursus kami. Untuk pengenalan, pada masa kini, kebanyakan negara di dunia sudah pun mengamalkan keterbukaan ekonomi dengan menjalankan perdagangan antarabangsa sesama mereka. Perdagangan antarabangsa bermaksud kegiatan perdagangan yang dijalankan di antara dua buah negara. Kegiatan ekonomi ini melibatkan dua aktiviti, iaitu mengimport dan mengekspor. Aktiviti mengimport bermaksud membawa masuk barangan sama ada barang siap, separuh siap atau bahan mentah dari luar negara ke dalam negara. Manakala aktiviti mengekspor bermaksud memasarkan produk yang dihasilkan di dalam negara atau barangan domestik ke luar negara. Di dalam kegiatan perdagangan antarabangsa, terdapat beberapa teori yang telah diperkenalkan. Antara teori tersebut ialah teori kelebihan mutlak dan kelebihan berbanding. Dalam konteks ini, saya akan membandingkan dua pandangan tokoh yang berbeza. Yang pertama iaitu Adam Smith. Beliau berpendapat bahawa sesebuah negara mempunyai kelebihan mutlak apabila ia mampu untuk menghasilkan output dengan menggunakan kos atau input yang lebih rendah berbanding dengan negara lain. Tambahan lagi, Adam Smith turut menyatakan bahawa apabila sesebuah negara memulakan perdagangan antarabangsa dengan negara lain, maka lebihan faktor-faktor pengeluaran akan distruktur semula supaya ia dapat digunakan secara optimum. Menurut teori kelebihan mutlak, kedua-dua negara yang berdagang hanya akan mendapat faedah sekiranya kedua-dua negara mempunyai kelebihan mutlak yang tersendiri dalam menghasilkan output yang berbeza. Kelebihan tersebut akan didapati apabila output yang tidak ada kelebihan mutlak di sesebuah negara akan diimport dari negara lain. Tokoh yang seterusnya ialah David Ricardo. David Ricardo ialah pengasas bagi teori kelebihan berbanding, mengatakan bahawa faedah yang didapati bukan hanya bergantung kepada pengkhususan sesuatu output oleh sesebuah negara, bahkan juga tanpa kelebihan mutlak. Menurut Ricardo, bagi menentukan output yang boleh didagangkan antara dua buah negara, perkara yang perlu dilihat adalah pada kos peluang. Bagi menjelaskan lagi perkara tersebut, pengeluaran output bagi dua buah negara ditunjukkan seperti gambar rajah di bawah. Setelah selesai meneliti gambar rajah tersebut, kita dapat lihat pada peringkat awal, dapat dilihat bahawa negara China mempunyai kelebihan mutlak bagi kedua-dua output dan secara tidak langsung ia mendorong negara Taiwan untuk tidak mengekspor kedua-dua output tersebut. Namun, jika dilihat dari sudut pandangan teori kelebihan berbanding, negara Taiwan sebenarnya mampu untuk mengekspor kasut ke negara China. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada faktor yang mewujudkan perdagangan antarabangsa. Yang pertama, terdapat perbezaan sumber alam semula jadi. Setiap negara yang telah dikurniakan dengan pelbagai sumber alam yang berbeza-beza. Hal ini demikian kerana setiap negara mempunyai beberapa faktor yang membezakan sumber hasil negara masing-masing. Antaranya adalah perbezaan bentuk muka bumi, iklim dan lain-lain. Seterusnya, perbezaan tersebut akan menyebabkan sesebuah negara itu mengkhusus dalam pengeluaran barang tertentu dan akhirnya ia akan mewujudkan perdagangan antarabangsa. Tambahan lagi, perdagangan antarabangsa yang wujud adalah kerana ia didorong oleh kehendak untuk mendapatkan barangan yang tidak berada dikhususkan di negara masing-masing. Poin yang seterusnya adalah tingkat teknologi dan kemahiran. Teknologi dan kemahiran merupakan dua aspek yang sangat penting dalam menghasilkan sesuatu output. Perkembangannya jelas memainkan peranan yang penting dalam ekonomi.
Pada kebiasaannya, tingkat teknologi dan kemahiran tenaga kerja di sesebuah negara adalah berbeza. Lebih-lebih lagi, aspek berkenaan adalah sangat bergantung kepada kemajuan sesebuah negara. Secara ringkasnya, negara yang mempunyai teknologi baik akan mampu mengeluarkan output yang sangat banyak dan berkualiti. Sebaliknya, negara yang tidak mempunyai teknologi yang baik tidak akan mampu mengeluarkan barang yang banyak dan berkualiti. Yang seterusnya, saya akan menerangkan tentang peranan perdagangan antarabangsa dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Timur. Poin yang pertama iaitu medium meluaskan pasaran di Asia Timur. Kerjasama ekonomi yang dijalinkan di antara negara-negara Asia Timur dilihat mempunyai kuasa ekonomi dan tingkat persaingan yang tinggi dalam ekonomi yang dilihat mampu menjadi medium untuk meluaskan pasaran dalam kalangan negara-negara anggota Asia Timur dan wilayahnya. Hal ini dapat disokong dengan jumlah penduduk yang terdapat di negara-negara Asia Timur, iaitu dengan jumlah sebanyak 1,6 bilion orang yang mewakili 22% daripada populasi dunia. Apabila berlaku lebihan penawaran dalam kalangan negara ini, maka mereka akan mengeksport barangan tersebut keluar dan hal ini akan mewujudkan perdagangan antarabangsa. Selain itu, pemindahan teknologi juga mempunyai peranan yang sangat penting. Perdagangan antarabangsa di antara negara-negara anggota Asia Timur memerlukan kerjasama dan saling kebergantungan yang tinggi antara satu dengan yang lain. Dalam proses pengeluaran, terdapat perbezaan faktor yang dialami oleh negara-negara di Asia Timur. Misalnya, perbezaan faktor sumber alam semula jadi, cuaca dan iklim, perbezaan kos pengeluaran, serta perbezaan tingkat teknologi. Perbezaan dalam pengeluaran tersebut membawa kepada proses pemindahan teknologi negara ke negara yang lain. Maka dari itu, peranan perdagangan antarabangsa dapat dilihat sebagai satu platform antara negara-negara anggota Asia Timur dalam pemindahan teknologi. Poin yang seterusnya, meningkatkan kadar pertukaran mata wang asing. Perdagangan antarabangsa bermaksud kegiatan perdagangan yang dijalankan di antara dua buah negara. Justeru, sebelum melakukan aktiviti import ataupun ekspor, import khususnya, kita hendaklah melakukan penukaran wang kita ke wang negara yang kita import barang darinya. Jika kita tidak melakukan hal sedemikian, maka urusan perdagangan antarabangsa tersebut akan gagal kerana nilai mata wang kita adalah tidak sama. Semakin tinggi pertukaran mata wang asing, maka semakin berkembanglah pertumbuhan ekonomi sesebuah negara itu. Kemudian peranan yang terakhir adalah meningkatkan guna tenaga di negara-negara Asia Timur. Keunggulan ekonomi global yang sebahagiannya didominasi oleh negara-negara anggota Asia Timur seperti Republik Rakyat China, Jepun, Korea Selatan dan Hong Kong meningkatkan persaingan antara penguasa-penguasa ekonomi dunia seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan Rusia. Persaingan yang kompetitif mempengaruhi kegiatan dan aktiviti ekonomi di negara Asia Timur. Hal ini demikian kerana demi mencapai taraf penguasa ekonomi global, aktiviti ekonomi haruslah seiring maju dan pesat membangun untuk meningkatkan bukan sahaja jumlah keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK dan pendapatan per kapita rakyat yang tinggi, tetapi penambahan dalam jumlah aktiviti ekonomi di sektor-sektor perdagangan. Semakin banyak jenis keluaran iaitu output yang dikeluarkan oleh negara untuk diekspor, maka jumlah pekerja yang diperlukan untuk aktiviti pengeluaran akan meningkat. Selain itu juga, hal tersebut membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada rakyat-rakyat di negara Asia Timur sekaligus, meningkatkan pendapatan mereka serta mengurangi kadar kemiskinan dan kadar pengangguran. Berkait dengan isu semasa, saya beralih seterusnya kepada kesan pandemik COVID-19 terhadap perdagangan antarabangsa dan pertumbuhan ekonomi di rantau Asia Timur. Pertama sekali, kita pergi kepada unjuran langsung pelaburan langsung asing, iaitu FDI.
Pelaburan langsung asing ataupun dalam bahasa Inggerisnya Foreign Direct Investment iaitu FDI dapat didefinisikan sebagai satu pelaburan yang datang dari luar negara atau juga dikenali sebagai penanaman modal asing. Pelaburan yang dilakukan tersebut biasanya dilakukan oleh pelabur yang berasal dari luar negara yang kemudiannya menaruh minat untuk memberikan modal untuk mengembangkan sesuatu perusahaan di negara lain. Salah satu kesan isu COVID-19 terhadap perdagangan antarabangsa dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Timur adalah berlakunya unjuran negatif dan kemerosotan pelaburan langsung asing iaitu FDI. Hal ini menyebabkan kegiatan ekonomi merosot. Kesan yang seterusnya adalah kemerosotan jumlah keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK di negara-negara Asia Timur. Wabak COVID-19 yang dialami oleh saintero dunia yang mengancam kesihatan dilihat juga sebagai isu yang membawa kepada kesan kepada ekonomi di negara-negara Asia Timur. Wabak COVID-19 memberi kesan kepada jumlah keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK, berlaku pengurangan kepada jumlah keluaran iaitu output. Hal ini disebabkan oleh rakyat terpaksa mengurangkan dan membatasi aktiviti seharian ataupun aktiviti ekonomi mereka bagi memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Apabila berlaku kemerosotan dalam jumlah keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK, jumlah pendapatan negara juga akan menurun. Hal ini menyebabkan pihak kerajaan perlu meningkatkan perbelanjaan kerajaan bagi menyokong taraf kebajikan rakyat dan mengekalkan prestasi ekonomi negara. Beralih pula kita kepada poin yang seterusnya, iaitu peningkatan kadar kemiskinan. Peningkatan kadar kemiskinan akan membawa kepada terjejasnya pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Antara faktor peningkatan kemiskinan ialah peningkatan kadar pengangguran. Seperti mana yang kita ketahui, salah satu kesan pandemik COVID-19 ini ialah peningkatan jumlah pengangguran. Kesan ini dialami oleh seluruh rakyat di negara yang dijangkiti wabak ini seperti beberapa negara di Asia Timur, iaitu China, pertama yang dijangkiti Hong Kong, Jepun dan lain-lain. Kesan daripada beberapa majikan yang mengambil langkah untuk memberhentikan pekerja mereka serta-merta kerana takut untuk menanggung kerugian yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, kadar pengangguran semakin meningkat dan membawa kepada peningkatan kadar kemiskinan kerana pendapatan isi rumah semakin menurun. Kesan daripada pandemik COVID-19 yang terakhir adalah aktiviti perniagaan kecil dan sederhana merosot. Setiap negara akan menjalankan aktiviti perniagaan kecil dan sederhana iaitu PKS. Tidak kiralah negara sedang membangun ataupun negara maju. Hal ini kerana PKS sedikit sebanyak membantu negara dalam pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Kemunculan pandemik COVID-19 ini jelas memberi kesan ke atas PKS sesebuah negara. Ini disebabkan oleh arahan pemberhentian beberapa bidang seketika seperti aktiviti ekonomi pada sektor pertama iaitu PKS seperti makanan, kraft tangan dan lain-lain. Kesan ini turut dihadapi oleh negara-negara Asia Timur. Misalnya PKS di negara China ialah produk jagaan muka. Sukar untuk dikeluarkan sewaktu wabak ini berlangsung ataupun sepanjang pandemik ini masih ada. Tiba kita di akhir pembentangan untuk kesimpulan. Tuntasnya, pandemik COVID-19 yang melanda dunia sememangnya memberikan impak yang sangat besar kepada sektor ekonomi. Kebanyakan ekonomi negara di dunia adalah terjejas teruk kerana keputusan mereka untuk mengisytiharkan lockdown ataupun lebih teruk lagi darurat seperti negara Jepun. Pengisytiharan yang dibuat telah membataskan pergerakan ekonomi kerana kebanyakan perniagaan adalah dilarang sama sekali untuk beroperasi. Misalnya, kilang-kilang pemprosesan barang tidak boleh mengeluarkan output dan kedai-kedai yang tidak dikategorikan sebagai keperluan asas tidak dibenarkan untuk beroperasi. Dunia kini telah mengalami kemerosotan ekonomi yang serius. Justru itu, kesemua negara diharapkan dapat mencari jalan penyelesaian bagi meningkatkan kembali sektor ekonomi untuk negara mereka setelah pandemik ini berakhir.
Para pemimpin negara dan ahli anggotanya perlulah bekerja keras dan mengerah keringat bagi mencari idea untuk berbuat sedemikian. Okey, sekian itu sahaja pembincangan kami pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.